Apa guna kepuk di ladang jikalau tidak berisi padi? Kusangka panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Tadi saudara KP cakap ribut taupan, ada yang hujan, ada yang ribut tau peti. Maknanya hari ini memang kata apa keadaan pun kita telah kata apa kebanyakan telah terpedaya, tertipu dengan janji-janji manis yang ditaburkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Janji yang tidak tertunai. Sebab itulah hari ini kusangkakan panas hingga ke petang, rupa-rupanya aku ditipu. Contohnya pendek dua rakaat, betul. Okey. Terus pada soalan yang round kedua lah, kita terus dalam panel. Okey, KP. Tadi masalah tadi tu. Hari ini ramai di antara kita, tak kira lah anak muda dan rakyat Malaysia, kita bersimpati kepada mereka-mereka yang diberhentikan kerja, dan ada company dikecilkan saiznya, dan akhirnya para pekerja perlu mengambil PSS, skim pemindahan. Skim pemindahan supaya kos pentadbiran satu syarikat ini dapat ditampung. Jadi persoalannya hari ini, apabila sahabat-sahabat kita, saudara kita ini diberhentikan kerja, apa nasib mereka? Mereka juga ada keluarga, nak menanggung anak bini, nak bayar rumah, nak bayar sewa. Jadi apa pandangan saudara KP berkenaan isu ini, isu pemberhentian kerja ini, yang mulanya selepas sahaja Pakatan Harapan memerintah sebanyak 17,000 daripada kaki tangan kontrak yang bekerja, sama ada dalam kerajaan waktu itu, sama ada kontrak politik ataupun kontrak kerajaan, diberhentikan. Selepas itu dikecilkan lagi, iaitu Suruhanjaya SPAD. Siapa yang bekerja SPAD dia tahu apa yang berlaku pada ketika itu. Lepas itu hari ini utusan yang baru-baru ini TV3, Media Prima, kalau di Selangor dan seluruh Malaysia 45,000 pekerja pembersihan sekolah-sekolah di bawah Jabatan Pendidikan Negeri, di bawah Kementerian Pendidikan Negara, kita diberhentikan. Jadi soal pemberhentian kerja ini sangat, orang kata, amat membimbangkan. Amat membimbangkan. Dia tidak selari dengan apa yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan. Jadi rakyat tertekan, rakyat terasa. Jadi saudara KP, apakah pandangan berkenaan isu pemberhentian kerja ni oleh rakyat Malaysia, dan adakah nampak peluang-peluang pekerjaan yang telah dijanjikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan hari ini? Terima kasih Saudara Miko. Sebenarnya Kerajaan Pakatan Harapan hari ini, kalau kita lihat, dia pun tak kisah pun. Dia tak kisah pun yang tuan-tuan ni ada kerja ke tak ada kerja. Kenapa saya cakap tak kisah? 17,000 tuan-tuan. 17,000 selepas Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran kerajaan Malaysia, 17,000 telah dibuang kerja. Kemana mereka 17,000? Adakah kerajaan hari ini telah mengambil inisiatif memanggil semula atau memanggil semua 17,000 ini untuk diisi di kekosongan-kekosongan pekerjaan? Adakah ia berlaku? Tidak berlaku tuan-tuan. Ada yang 17,000, di kalangan 17,000 ini, di kalangan sahabat-sahabat saya juga. Okey, mana yang dulu bekerja di bawah Jasa, BTN, apalagi Serantah Felda, telah diberhentikan kerja, dan akhirnya hari ini ada yang tidak dapat kerja lagi, ataupun bekerja tetapi tidak setimpal gajinya. Itu menunjukkan Kerajaan Pakatan Harapan hari ini tak kisah pun kita ni ada kerja ke tak ada kerja. Yang seterusnya, situasinya begini tuan-tuan. Kalau kita tengok pentadbiran kerajaan hari ini sangat, orang cakap, bergaduh. Kalau dulu Barisan Nasional, kita mempunyai beberapa parti, contohnya MIC, MCA, UMNO, apa lagi? Banyak lagi parti-parti komponen dalam Barisan Nasional.
mereka tidak bergaduh, malah kita berbincang. Tetapi hari ini kerajaan Pakatan Harapan bergaduh. Kalau kita tengok hari ini PM ke-8, isu PM ke-8, betul? Siapa PM ke-8 yang disadangkan? Anwar Ibrahim. Tahya tak tidak. Ini menyebabkan kacau bilau terhadap pentadbiran kerajaan hari ini. Bila kerajaan kacau bilau, kerajaan pun cakap pentadbiran, krisis pentadbirannya besar, maka satu situasi di mana investor-investor, pelabur-pelabur daripada luar takut untuk melabur di tanah air kita. Kerana apa? Krisis pentadbiran. Ini kalau aku melabur, aku tanam saham besar kat sini, aku bina kilang, satu masa nanti Malaysia merundum dia punya ekonomi. Akhirnya kilang aku akan bankrupt. Jadi maka investor-investor luar tak nak melabur lagi di tanah air kita Malaysia. Bila tak nak melabur, maka apa yang akan terjadi? Maka kuranglah pekerjaan yang boleh ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Contoh, saya kasih satu lagi contoh. Hari ini kalau kita lihat, banyak pasar raya besar telah tutup. Yang kita tak sangka, wah, tutup. Apa? Giant, sahabat kita cakap Giant. Ia berlaku, tuan-tuan. Kalau kita tengok Giant tutup, kalau kat Melaka tak salah saya, seluruh Giant di Melaka tutup. Yang bekerja di dalam Giant itu merupakan adik-adik kita, anak-anak kita, tuan-tuan. Akhirnya mereka menganggur. Gaji Giant berapa, tuan-tuan? Tak macam saudara saya pun 5 angka kan, tapi terpaksa dibuang kerja. Kalau kita tengok tadi VSS ni, sistem VSS ni sebenarnya memang nak suruh kita berhenti sebenarnya. Dia transfer kita. Contoh, saudara Romiko bekerja di kilang di Taman Gembira. Oleh kerana nampak macam kilang ni rasa macam ekonomi dah tak baik, macam nak tutup, dia transfer. Okey Romi, saya transfer ke Ulu Kelang. Agak-agak Romi nak pergi tak dengan anak berderet, nak ke Ulu Kelang? Confirm saya tak nak pergi Ulu Kelang, saya nak berhenti. Itu cara dia sebenarnya. Hari ini berlaku, tuan-tuan. Kalau saya kembali kepada tadi, hari ini kalau tuan-tuan dengar rasa macam gerun, yang mana hari ini Jabatan Perangkaan Malaysia pada suku tahun pertama 2019 menyatakan 519,600 penganggur dalam Malaysia, dan 238,286 penganggur yang siswaza yang punya kelulusan universiti. 200,000 lebih, tuan-tuan. Syed Saddiq menjanjikan, kerajaan menjanjikan akan menyediakan 1 juta pekerjaan dalam masa 5 tahun. Tapi hari ini ada setengah juta anak-anak kita yang menganggur. Dah hampir 2 tahun pentadbiran kerajaan Pakatan Harapan, adakah ia tercapai? 200,000, tuan-tuan. 200,000 siswazah kita menganggur. Yang kebanyakannya saya baca datangnya daripada siswazah yang mengambil bidang pengajian Islam, yang sepatutnya jadi ustaz tak jadi ustaz, kan? Yang mengharapkan sesuatu daripada kerajaan untuk mengisi kekosongan pekerjaan untuk mereka. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian, Menteri Belia dan Sukan, ini saya suka sentuh Menteri Belia dan Sukan ni, sebab dia kena bertanggungjawab terhadap anak-anak muda. Hari ini beliau berada di hospital. Ada yang dah pergi melawat ke? Appendix, tuan-tuan. Saya tengok dalam gambar tadi kelakar, ada yang viralkan tengah pakai kain, rupanya berkatan. Saya Saddiq, seperti mana yang saya cakap tadi, dia menjanjikan 1 juta. Dan saya Saddiq juga cakap waktu manifesto Pakatan Harapan sewaktu pilihan raya yang ke-14, dia menjanjikan apa? Nak menarik semua pekerja-pekerja anak muda di Singapura untuk mengisi kekosongan pekerjaan di tanah air kita, terutama di Johor. Kalau diisi, ternyatalah saudara Saiful dah kerja kat sini dengan gaji yang 5 angka. Betul kan saudara Saiful? Kerana Syed Saddiq gagal lah. Jadi pegawai khas Syed Saddiq mungkin dia tengok muka tak berapa jambu, mungkin tak dapat. Tapi boleh tahan. Okey. Ternyata apa yang Menteri Belia dan Sukan janjikan itu tidak dapat ditunaikan.
kerana masih ramai lagi sahabat-sahabat kita yang berhenti kerja, yang diberhentikan kerja di sini, kerja di Singapura kerana peluang-peluang pekerjaan yang ada tidak dapat menampung kekosongan-kekosongan daripada golongan belia. Selain itu juga ada yang siswaza hari ini, tuan-tuan, puan-puan, yang keluarnya ijazah lah, tetapi terpaksa kerja yang memang tidak dapat menampung. Bawa Grab. Kadang-kadang saya ni ada kereta, tapi pada hari ini saya suka naik Grab. Kenapa saya suka naik Grab? Saya suka berbual dengan driver-driver Grab ni. Rupa-rupanya yang bawa Grab ni bukan calang-calang, rupa-rupanya ada kelulusan master, ada yang ada ijazah. Saya suka berbual dengan dia. Kenapa bawa Grab? Saya ni sebenarnya menunggu, tuan. Menunggu dah setahun tak dipanggil-panggil, tapi nak kerja lain tak boleh sebab dah terikat dengan beasiswa. Nampak, terpaksa lah bawa Grab. Nampak, tuan-tuan, betapa susahnya anak muda pada hari ini untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Tetapi hari ini Menteri Belia dan Sukan, apa yang disediakan? Foodpanda. Saya tak cakap Foodpanda tu salah, saya tak cakap Grab tu tak bagus, tetapi anak muda pada hari ini mahukan kerja tetap. Betul? Mahukan kerja yang terjamin, yang boleh menjamin masa depan. Hari ini kalau bukan saya cakap kerja Foodpanda tu tak ada menjamin masa depan, tapi kadang-kadang bawa Foodpanda hujan, tak dapat bawa, maka tak adalah pendapatan pada hari itu. Bawa Grab tapi hujan, tak dapat nak bawa. Contoh, orang pun tak nak keluar rumah, tak nak keluar pejabat, tak nak keluar pergi jalan shopping mall. Mana ada orang nak pakai Grab? Saya pernah tanya, berapa hari ini dapat, tuan, bawa Grab? Saya bawa dari pagi, tuan, non-stop, tapi tak ada lagi customer, baru dapat RM30. Ada baru dapat RM50. Itu belum tolak 2 minyak. Tuan-tuan bayangkan sukarnya dan susahnya pada hari ini untuk kita struggle, anak muda struggle, yang mana kerajaan pada hari ini janjinya nak menyediakan pekerjaan 1 juta. Saya kira sebenarnya gagal. Sekian. Tadi maknanya Ustaz KP, tak boleh kita cakap gagal. Boleh? Maknanya gagal. Tadi Ustaz KP ada beritahu sebelum PRU ke-14, satu pemimpin muda, seorang pemimpin muda Pakatan Harapan, dan hari ini beliau dah menjawab jawatan sebagai Menteri Belia dan Sukan. Dan hari ini dia hospital, masih di hospital. Kita doakan dia baik-baik saja. Tapi dalam Facebook ramai yang mendoakan PRK dia muak. Kalau tengok ada komen, kalau tengok di Facebook lah, kalau tuan-tuan tengok Facebook dia, ramai yang bila nak PRK muak. Habis dah sakit, kan? Ramai pemimpin hari ini sakit. Jadi rakyat pun tengok bila nak pilihan raya. Betul tak? Saya rasa bila janji-janji ditipu, dibohongi, kita terasa dibohong, ditipu, kita macam nak cepat-cepat pilihan raya. Betul? Betul? Dan kita nak ubah balik apa yang telah tersilap. Okey. Tadi Saudara KP ada beritahu saudara Menteri kita Yang Berhormat YB Syed Saddiq sebelum PRU ke-14, belum dia menang lah jadi Menteri, dia pernah berjanji di dalam satu video ni, dia nak bawa balik 400,000 anak muda yang bekerja di Singapura dan nak bagi peluang yang sama. Peluang yang sama, gaji yang sama, tangga gaji yang sama. Contoh hari ini kalau Saudara Saiful, kita ada contoh yang baik ni. Ni kita bawa dia. Saudara Saiful hari ini gaji 10 angka, 10,000. 10 angka pula, 5 angka. 5 angka. Maknanya Syed Saddiq kena sediakan 10,000 untuk Saiful. Saudara Saiful ni nak tanyalah, adakah YB Syed Saddiq dah tunaikan janji beliau untuk bawa awak balik? Antara 400,000, bukan mangsa dia mangsa lah, dia pergi cakap mangsa. Antara anak muda yang bekerja di Singapura dan dijanjikan oleh YB Syed Saddiq, adakah anda dah dapat apa yang dijanjikan oleh YB Syed Saddiq? Boleh kongsikan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. Sebelum tu saya pantun dulu lah. Palu besi menghantam roti, roti dimakan dengan susu. Aku telah menutup hati dengan kerajaan PH yang penipu.
temukan tuan. Hebat ni, boleh kata yang Tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-tuan dan puan boleh berfikir di mana kadar pengangguran sebanyak 500,000 orang, siswazah 200,000 orang, sudah 700-800,000 orang. Jika dia membawa balik 400,000 pekerja pekerja Malaysia yang bekerja di Singapura pulang ke Malaysia, di mana pula diorang letak kami ni, tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan boleh berfikir yang mana kami di sini lebih selesa dengan apa yang kami ada sekarang, dengan apa yang kami hadapi sekarang. Lebih baik dia menunaikan janji-janji manifesto kepada rakyat yang susah, yang tidak dapat kerja di sini. Sepatutnya pada petikan yang saya dapat di sini sama seperti saudara panel saya, yang mana 500,000 tahap pengangguran tu agak tinggi, tuan-tuan dan puan. Dan alhamdulillah kami, seperti yang saya cakapkan tadi, rezeki itu Allah yang beri, dapat bekerja di sana, dapat bekerja sehingga hari ini dapat memberi kelebihan kepada keluarga dan masyarakat, insya-Allah. Sebab rezeki yang kita dapat itu tidak semuanya milik kita. Sebab dari situ saya berfikir kita bersama-samalah berusaha yang mana kita patut memberi orang cakap hati, bukakan minda. Kita cuba yang terbaik, kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat terus memberi yang terbaik untuk keluarga. Dan saya juga bersimpati pada kawan-kawan sahabat panel saya yang dibuang kerja sehingga kini tidak dapat bekerja. Dan saya juga sedih. Susah juga nak cakap tak ada kerja ni bila dah jadi bapak ni. Pening kepala, susu anak, pampers. Bukan murah. Saya cakap terus terang, anak saya 4 orang, lelaki. Lelaki. Dah kahwin dah saya. Mahkota ada 3 lagi. Tak ada lagu tau. Live Tinggal ada niat lah tu. Tak ada niat. Tapi tak tahu lah. Dah buat tahu je. Yang balik tidur luar ni. Jadi di situ pembelanjaan yang naik, pampers, susu, 500-600 satu bulan, buang gitu saja. Memang untuk anak-anak saja. Sekolah lagi, macam daftar sekolah ni dah 2,000 lah saya. Yang K2 lah, tadika 2,000 bulan-bulan lagi, pertengahan tahun lagi. Beg sekolah yang abang nombor 1, nombor 2 10 tahun, dan nanti tahun depan 11 tahun, dan nombor 2 tu 8 tahun. Beg sekolah dia dia punya buku, dia punya kasut, agak-agak berapa tu, tuan-tuan dan puan? Jika kita terus tidak dapat mencari rezeki yang lebih untuk keluarga, mati akal kita. Sebagai bapa di sini tahulah macam mana nak survive dengan keadaan ekonomi yang terus menurun. Beliau berkata ekonomi naik, tetapi pertukaran, kita tengok pertukaran mata wang saja, kita sudah tahu ekonomi itu jatuh ataupun naik. Jika naik mata wang tu, maknanya turunlah duit kita, bukannya naik duit kita. Seperti kata atuk-atuk. Mata kata atuk tu tahulah siapa kan. Dia nak menutup segala apa kelemahan yang mereka ada. Saya cakap, kenapa pula dia kata Malaysia naik sedangkan tukaran tu 306, 307. Ada yang ni tadi saya tukar 305. Rezeki anak-anak. Itu yang nampak 3 tu. Jadi apakah ekonomi meningkat ketika ini? Saya tengok tak ada. Jadi bila berfikir tentang nak bawa pulang 400,000 tu, saya rasa tak apalah. Lebih baik saya nasihatkan kepada siapa yang cakap tu, buatlah yang terbaik di Malaysia dulu, barulah panggil kami balik. Naikkanlah ekonomi di Malaysia dulu, barulah panggil kami balik, insyaAllah. Saya tak cakap saya tak nak kerja di sini, saya tak cakap saya terus kerja di sana. Yalah, kita roda berpusing, kita tak tahu, kita kadang di atas, kita kadang di bawah.
sebenarnya kita atas, kita kena beringat lah sebenarnya kita di bawah. Sebab saya pun bukan berada di atas saja, dan saya pernah berada di atas sebelum saya naik. Alhamdulillah, Tuhan memberi rezeki, Allah SWT menggerakkan hati saya bekerja sana. Alhamdulillah sehingga hari ini. Sekian. Terima kasih. Okay, terima kasih Saudara Saiful. Kalau kita dapat simpulkan, agak mustahil 400,000 nak dibawa pulang ke Malaysia. Sebab apa? Tadi kita cerita perberhentian kerja, ramai yang hilang kerja. Ramai yang hilang kerja. Bila nak bawa lagi 400,000 balik, agak mustahil. Sedangkan rakyat yang sedia ada ni menganggur, apatah lagi rakyat yang dah bekerja di Singapura nak dibawa balik. Agak-agak nak diisi dekat mana? Kalau macam panel kita boleh lah, kawan Syed Saddiq, handsome kan, ada rupa, yang penting 5 angka kan. 5 angka kan? Betul lah. Jadi maknanya anda tak dapat lagi lah apa yang Syed Saddiq janji. Tak dapat maknanya anak muda dia tak dapat 5 angka dekat Malaysia. Okay. Maknanya janji itu belum lagi ditunaikan dari Tripati. Tadi kalau kita simpulkan, kita masih dibohongi lagi. Okey, seterusnya kita pergi ke panel yang terakhir untuk round kedua. Saudara lagi. Saudari, dia bunga kan. Okey. Jadi kalau saya simpulkan tadi saudara ni hari ini kalau kita tengok, kita tidak boleh mengharapkan satu kerja. Betul? Kita tak boleh mengharapkan satu kerja. Jadi kita kena buat 2 ataupun 3 kerja. Jadi hari ini, adakah hari ini anak muda kita, anak muda Malaysia ataupun belia perlu kemahiran lain berbanding hanya satu kerja? Itu sajalah saya punya soalan. Terima kasih. Baik, dalam kita mendengar hujahan dua panel, jangan kita ketawa-ketawa ni, kita sentuh sikit lah. Dalam suka-suka 5 angka, tukar jadi 10 angka kat sini kan, dia tetap juga nak sebut kota 3 walaupun ekonomi tu turun. Sensitif sangat lah. Sebab tu boleh meningkatkan ekonomi kan. Itu bukan meningkat lah. Membantu mengisi kekosongan 3 kota ni. Wow. Saya suka kata wow. Okey. Tuntutan. Kedua-dua kita cerita untuk pusingan kedua adalah tentang tuntutan. Pertama tadi, sedangkan siswaza pun jadi penganggur, sedangkan yang pekerja daripada tambak seberang sana pun takut nak balik ke sini bekerja dengan peluang atau peluang yang tak nampak dan tak jelas lagi. Apatah lagi orang muda yang duduk dekat Malaysia. Ini kenyataan. Kalau kita nak bandingkan, bukan nak kita membanding-bandingkan, tapi itulah tajuk dia hari ni. Kusangkakan panas hingga ke petang. Rupanya ribut petir taufan semua ada. Time ni dah semuanya kita nak tukar. Time ni semua tak tahan. Baik-baik dah pakai baju pun nak tanggal baju, nak tukar baju lain. Ini kenyataan hari ni lah. Tapi peluang yang dah dibagi dah banyak perkara. Kalau kita nak sentuh mantan kerajaan yang terdahulu melakukan banyak, bukan orang kata 60 tahun ke 70 tahun itu jadi dia punya KPI dia kan. Kalau 2 tahun pun nak buat perubahan dengan janji yang dia bagi tu, dia dah buat lah. Walaupun orang kata sedikit demi sedikit. Bukannya nak baby lagi pun 2 tahun. Dah 2 tahun kot kan. Hampir kan orang cakap kan. Daripada tahun 2018. Itu kenyataan. Saya ni buat angka-angka, kalau kita tengoklah, kalau dah titik perpuluhan pun, pada angka pun salah, apa lagi peluang dan insentif yang boleh mereka janjikan boleh jadi betul. Ini kenyataan. Jadi pada saya hari ini tentang kemahiran. Kalau sentuh pula tentang kemahiran, hari ini tak semua anak muda kita berpeluang menjadi siswaza. Tak semua anak muda kita boleh mempunyai daya pemikiran yang tinggi. Tapi bagaimana mereka yang keciciran tadi? Jadi mereka dibangunkan daripada zaman lagi pun, kita kata dia ada kemahiran. Jadi pada saya kemahiran itu perlu. Memang perlu skill. Ataupun kita cakap multitasking. Kepelbagaian kita kena gunalah. Contohnya kalau kata ada seni suara, ada suara dia sedap, kemahiran dia bercakap,
Bolehlah jadi MC macam saudara moderator kita. Handsome. Taklah handsome, suara sedap. Jadi MC, itu kemahiran skill. Saya kena puji. Confirm. Kan? Itu dah memang confirm lah. Confirm berat. Okey. Jadi yang kedua pula, kalau wanitanya, kita galakkan lagi hari ni kan. Tentang kemahiran. Welder saya cakap tadi, welder. Kemahiran. Berapa gaji mereka kalau kat Malaysia? Tapi dalam kalau kita buat kajian pula, walaupun dia welder, kita nampak gaji besar, tapi dia punya risiko pula. Kita lihat, dia kerja kat luar negara pun risiko juga. Jadi peluang dan ruang itulah tadi. Kemahiran. Okey, lagi apa? Tentang kalau wanita ni, saya sentuh sikit wanita lah sebab dia dah cerita semua lelaki yang kerja staff semua kan. Okey, kalau tentang wanita pula, orang cakap yang ada kemahiran yang kata daripada segi masak-masak, bolehlah jadi usaha wanita. Macam saya meneruskan legasi yang masih lagi sekarang saya lakukan dalam usaha wanita melalui Amanah Ikhtiar. Kalau kemahiran tu kita sekarang ni anak-anak muda kita bawa IKM, marah. Jadi kemahiran tu perlulah. Daripada kemahiran yang ada tu kita duplikasikan dia. Kadang-kadang ada orang ni kemahirannya ada tapi perginya pun menyongsang kedai juga bidang dia. Belajar tinggi-tinggi pun bidangnya kedai juga, bawa ke bandar juga, bawa Grab. Itulah kelangsungan. Kemahiran itu memang perlu pada saya. Apa saja yang terlintas hari ini, suka tak suka, itulah kenyataannya. Kita sangkakan panas sampai ke petang kita yang akan dapatlah. Itulah dia. Saya cakap orang Malaysia ni dia struggle. Dia sanggup menukar benda yang bagus. Kan? Struggle. Sanggup menukar sesuatu benda yang bagus. Orang cakap dengar bunyi buruh di langit, air tempayan dicurahkan. Jangan dicurahkan ke dicurahkan. Memang dicurahkan. Dan janji yang dibagi tabur kan, gula-gula manis kan. Itu yang kita terus. Tapi saya tegaskan kat sini, kemahiran itu penting. Sebab melalui kemahiran lah kita boleh menduplikasikan daripada segi perniagaannya, ruang, peluang untuk kita mencari dan menambah pendapatan rentetan daripada peristiwa yang berlaku sejak akhir ini. Terima kasih. Okey, terima kasih saudara Asadari ini. Saudara lagi tersasul pula Okey, maknanya hari ini kita menghadapi dalam situasi yang kata boleh amat membimbangkan kita lah sebagai rakyat Malaysia berkenaan soal kos sara hidup kita. Nak ataupun tidak, kita perlu struggle. Kalau kata Cik Nini tadi, dia kata kita kena tambah, nak atau tidak kita tambah kemahiran. Kalau panel saya pun nak atau tidak, kita kena pergi Singapura untuk tambah pendapatan. Jadinya hari ini kita struggle dengan janji-janji yang telah ditaburkan dan tidak ditunaikan. Contoh dulu kalau kita anak muda dapat bantuan rakyat berapa ringgit dalam Barisan Nasional. Kalau yang berkahwin 1,200, 1,200. Kalau bujang 400, 700. Dulu bujang 400 dapat 400 ringgit. Kalau dulu 7 juta daripada rakyat Malaysia dapat. Tapi hari ini 3 juta lebih sahaja yang menerima bantuan rakyat satu Malaysia. Dan pada waktu itu hutang kita hanya 686 bilion. Betul tak? Hutang negara kita 6 bilion. Tapi hari ini dah jejak 800 bilion. Bayangkan. Yang mana lagi teruk? Agak-agak tuan-tuan rumah depan ni, mana lagi teruk? Mana hari ini? Tu dia 800 bilion hutang negara kita. Nak jejak 1 trilion. Sebab itu pentingnya hari ini bila mereka berjanji dan ekonomi kita kritikal dan anak-anak muda kita terasa kita antara panel yang ada hari ini, kita merasa apa yang telah berlaku pada hari ini. Dan tentu pentingnya soalan kita punya tajuk kusangkakan panas hingga ke petang, rupa-rupanya ribut taufan di tengah hari. Anak muda dah tak tahan. Kalau contohnya, kalau kita ambil hari ini di PRK Tanjung Piai, kita menang 15,000 undi. Itu antara undi yang menyumbang adalah anak muda. Jadi itu adalah tandanya bahawa signal anak muda bangkit akan menumbangkan
Kerajaan Pakatan Harapan. Kenapa? Sebab perut kita dah sakit. Betul ya? Dah nak meletup perut ni. Betul? Abang-abang cakap dah nak meletup perut ni. Jadi tadi dah lawan kedua, panel kita telah berkongsi dan mereka punya pandangan, mereka punya pendapat. Jadi saya buka pada tuan-tuan dan puan-puan 3 soalan. 3 soalan boleh kemukakan. Bagi mikrofon. Pada yang ada soalan, terus pada Ketua Haji Ramli. Okey, terima kasih Tuan Moderator, ahli panel yang dihormati. Terlebih saya mohon maaf lah kalau saya ini tidak mewakili pihak pemuda, tetapi biarlah saya Ketua Gang meluahkan rasa hati jiwa muda. Jiwa muda. Pertamanya, kalau kita mengikuti kenapa berlakunya perubahan, apabila berlakunya perubahan ini, saya tidak bermakna di pihak orang lama ni tidak ada masalah, tetapi timbulnya masalahnya segelintir daripada anak-anak muda yang minta perubahan ini. Tetapi saya ingin tanya kepada panel, apakah resolusi seterusnya sebagai pemuda UMNO, teras pemuda UMNO untuk pemuda-pemuda khususnya di peringkat Tebrau dan UMNO keseluruhannya, untuk menarik semula atau menambat semula, walaupun kita pilihan raya lepas kebanyakan pengundi-pengundi pemuda sudah U-turn. Tetapi dalam masa U-turn itu kita jangan abaikan atau membiarkan begitu saja. Apa dia punya kesinambungan? Pasal apa? Di sebelah kita ni tak ada masalah, di sebelah puak kiri yang kata hujang ribut, hujang gitu. Itu macam mana cara supaya benda ni ditakdirkan? Ditakdirkan, kita tidak minta. Ditakdirkan ada pemilihan. Apa peranan pemuda sekarang ini untuk kita menarik? Selain daripada kita berbincang selaku berbual bicara, adakah program-program yang berasaskan untuk pemuda supaya mereka ini, kalau selama ini mereka mengikut kehendak hati dan perasaan tanpa memikirkan apa yang akan berlaku seterusnya, apabila sudah berlaku baru nak pusing balik. Bila dah U-turn balik, apa kita punya matlamat untuk pemuda? Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Haji Ramli atas soalan ini. Kita terus pada kalau Tepi untuk menjawab. Terima kasih Haji Ramli selaku Ketua UMNO Cawangan Taman Gembira. Nampak, walaupun namanya Taman Gembira, saya lihat muka-muka tidak gembira. Sebab kita tak ada Pakatan Harapan. Tak apa, insya-Allah seandainya berlaku PRU atau PRK pada masa akan datang, wajah-wajah gembira ini akan muncul kembali. Jadi apa peranan pemuda untuk memastikan kesinambungan untuk kita kembali kepada kerajaan yang lepas? Contoh itulah soalannya. Ini, apa peranan pemuda? Maka hari ini kita sedang berperanan. Hari ini kita sedang berperanan, yang mana kita sedang menyampaikan apa yang sedang berlaku di tanah air kita. Itu yang pertama. Kalau kita tengok seperti mana saudara Romi cakap tadi di Tanjung Piai. Di Tanjung Piai hari ini kita telah menang 15,000 tuan-tuan. 15,000 ini satu angka yang besar. Kalau ditanya kepada saya sebelum keputusan, Fauzi, Ketua Pemuda Tebrau, berapa kita akan menang? Saya akan cakap 3 atau 4,000. Tetapi jawapan yang mengejutkan adalah 15,000 tuan-tuan. Ini menunjukkan anak muda telah kembali mengundi Barisan Nasional kerana tidak percaya dengan apa yang telah dijanjikan oleh Pakatan Harapan sewaktu manifesto PRU yang ke-14. Jadi peranan kami pada hari ini selaku anak muda, kita hendaklah menyampaikan apa jua yang telah kerajaan Pakatan Harapan hari ini buat, kebobrokan yang telah dibuat oleh kerajaan Pakatan Harapan kepada semua orang. Okey, contohnya program macam pada malam inilah, itu yang pertama.
Yang kedua, banyak mana pun program yang kita buat, banyak mana pun aktiviti-aktiviti pemuda UMNO buat, tetapi kalau kita lupa dengan daftar mengundi, itu pun sangat merugikan anak muda. Jadi apa yang kami buat hari ini, kami akan bersama-sama tim pemuda, bersama NGO, hendaklah menggerakkan supaya anak muda yang cukup umur, kalau ikutkan 21 tahun, tetapi sekarang 18 tahun 18 tahun masih belum lagi diaktifkan, tetapi cukup umur 21 tahun, ibu-ibu, bapa-bapa, kawan-kawan semua, seandainya ada jiran ke, anak ke, adik ke yang umur cukup 21 tahun, pastikan mereka mendaftar mengundi. Itu paling penting. Kita ceritalah macam mana sekalipun, akhirnya semak belum daftar mengundi, dia tidak dapat menyumbang apa-apa kepada kerajaan, tidak dapat menyumbang apa-apa. Hari ini kita cerita kebobrokan Pakatan Harapan, tetapi bila cek, rupanya Encik Saipul tak daftar mengundi, tak guna juga. Itu contoh, tapi dah banyak kali mengundi, saya tahu. Okey, itu contoh. Saya mohon ibu-ibu semua, ayah-ayah semua, rakan-rakan semua, pastikan orang di sekeliling kita ni dah daftar mengundi. Isu demi isu, jangan takut. InsyaAllah akhirnya nanti kerajaan Pakatan Harapan akan tumbang dengan undi-undi anak muda. Kerana apa, tuan-tuan? Okey, saya juga cerita sikit. Sewaktu sebelum pilihan raya, kerajaan Pakatan Harapan hari ini, sewaktu jadi pembangkang, dia menceritakan pelbagai manifesto, macam-macam manifesto yang Barisan Nasional tidak mampu untuk fikirkan macam mana dia boleh buat. PT-PT yang hapus, kalau PT-PT yang hapus, berapa bilion duit kerajaan terpaksa kita tanggung. Duit minyak turun RM1.50, berapa banyak, berapa bilion kerajaan terpaksa tanggung subsidi. Apa lagi? Tol hapus. Bila tol hapus, berapa bilion lagi kerajaan nak keluarkan untuk konsesi tol. Jadi kita yakin dan percaya yang Pakatan Harapan tidak mampu untuk laksanakan. Tetapi pada masa itu, saya akui kerajaan Barisan Nasional gagal untuk menceritakan yang mereka akan gagal. Faham tak? Kerajaan Barisan Nasional gagal menceritakan kepada rakyat pada masa itu yang Pakatan Harapan akan gagal kalau jadi kerajaan. Itu yang kita tidak dapat sampaikan kepada rakyat pada masa itu. Dan akhirnya rakyat mengundi Pakatan Harapan kerana janji bulan dan bintang. Hari ini peranan pemuda adalah untuk menceritakan bahawa yang kerajaan Pakatan Harapan memang sebuah kerajaan yang gagal. Jadi pihak itu, makanya walaupun kita pemuda hari ini, pemuda UMNO bahagian Tebrau, saya sangat bertuah kerana mempunyai rakan-rakan yang tak sedar diri yang mereka itu merupakan pembangkang. Jadi tetap bergerak untuk rakyat sebenarnya. Biarlah orang cakap kami tidak sedar diri, yang kami pembangkang, asalkan kami hendak membela rakyat. Kami tidak berhenti, tuan-tuan. Kalau contoh dulu, saya sebagai penjawat awam, untuk makluman semua, tuan-tuan, saya merupakan penjawat awam yang bekerja di bawah, ini saya buka sikit, saya bekerja di bawah Kementerian Dalam Negeri, tuan-tuan. Saya sanggup korbankan kerjaya saya demi UMNO Barisan Nasional. Jadi itulah saya korbankan. Sebab apa? Saya nak pastikan rakyat Tebrau pada hari ini tahu betapa kebobrokan Pakatan Harapan seandainya mereka terus mentadbir kerajaan pada hari ini. Itu maknanya sahabat-sahabat saya daripada UMNO maupun NGO, kami berganding bahu menggerakkan supaya menyedarkan anak muda di bawah, kalau tersalah pilih kerajaan, jangan kata 5 hari, jangan kata 5 tahun, 5 hari pun mereka mentadbir, negara kita boleh hancur seperti hari ini. Jadi untuk makluman semua, kami pemuda UMNO bahagian Tebrau tidak akan berhenti sampai bila-bila untuk menyedarkan rakyat yang kerajaan pada hari ini merupakan kerajaan yang lemah. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih saudara KP. Maknanya hari ini tugas kita jangan takut untuk berkata benar. Tuan-tuan, sebarkanlah pada semua anak-anak muda. Jangan takut, sebarkan nak berkata benar. Kalau kita dibohong, kita cakap kita dibohong. Betul tak? Jangan takut. Bagi tahu pada mereka.
Jadi kita buka soalan lagi. Soalan yang kedua. Okey. Kalau ada boleh bagi mic. Kali ni kita nak ucapkan terima kasih kepada restoran Rakan Muda yang menyediakan tempat untuk program kita Table Talk pada malam ni. Beri tepukan kepada Rakan Muda. Restoran Rakan Muda. Saudara bagi nama dan juga soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Saya Chazrul Hamid Aziz daripada bahagian Tebrau. Okey, berkenaan dengan belia luas konstitusi. Okey, sebelum ni dalam pemerintahan kerajaan yang lepas, KBS banyak menyediakan program-program dan bengkel-bengkel. Okey, KBS yang susun program dan invite persatuan belia yang sedia ada yang sah berdaftar. Okey, buat sampai sekarang sudah setahun lebih. Okey, program yang di-invite untuk apa dianjurkan oleh KBS invite kepada belia tak ada. So apakah saranan daripada Lila memandangkan moderator kita pun merupakan pengerusi daripada belia-belia yang aktif lah maksudnya. Okey, maksudnya saranan daripada panel-panel untuk belia, persatuan belia yang sedia ada untuk menggerakkan belia-belia yang sudah berdaftar ni. Sebab pada makluman semua para hadirin, pada saya punya pandangan dan pendapat, banyak pelapis-pelapis atau pemimpin-pemimpin muda lahirnya daripada belia. Maksudnya dididik daripada persatuan-persatuan belia. Kerana belia bermula daripada 15 tahun hingga 40 tahun. Okey, contoh dalam keadaan sekarang dan semasa lah, maksudnya sekarang kita menghadapi bencana banjir. Okey, KBS sebelum ni, Kementerian Belia dan Sukan sebelum ni, belum lagi banjir, dia sudah bagi kita macam signal untuk persatuan-persatuan belia semua bersiap sedia untuk bekerjasama membantu mangsa-mangsa banjir. Kita untuk makluman para hadirin, sebelum ni kita daripada KBS daerah Johor Bahru sampai ke Kelantan membantu mangsa banjir di Kelantan. Tapi sekarang di tempat kita sendiri, contoh di dalam Tebrau, ada beberapa kawasan dinaiki air. Okay, kita tak ada dapat apa-apa signal untuk persatuan belia menggerakkan belia-belia sendiri ni untuk membantu masyarakat setempat. Jadi saya nak saranan daripada kita punya panel, apa idea atau inisiatif lah untuk persatuan belia ni still bergerak dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang orang kata boleh mewarisi atau pelapis untuk masa akan datang. Sikit. Okey, terima kasih kepada saudara atas soalan yang diberikan. Ini berkenaan belia, maknanya pelapis-pelapis muda. Jika dahulunya, kalau saya difahamkan, dahulunya banyak program-program inisiatif kerajaan dalam menggerakkan belia. Dan pada hari ini, kalau saya fahamkan soalannya, tidak ada. Maknanya belia tertunggu-tunggu apakah inisiatif kerajaan dalam menggerakkan belia membantu masyarakat. Okey, soalan ni saya berikan kepada saudari Nini sebagai salah seorang ketua perangan di PMS. PMS merupakan belia juga, dan kita minta Nini untuk menjawab soalan telah dikatakan. Terima kasih kepada yang mengajukan soalan. Baiklah, saya kongsi sedikit lah. Kalau dulu memang benarlah kata saudara, belia pada zaman kita dulu, zaman mantan kerajaan dulu, zaman Barisan Nasional, apa saja program memang kita ternanti-nanti. Peluang memang kita sangat tunggu. Apa lagi bila bengkel-bengkel yang diberikan, kemahiran-kemahiran yang diberikan ni, kita ada insentif dan intensif daripada pihak kerajaan. Tapi hari ni kita kena akui, apa sahaja pergerakan, apa sahaja peruntukan kepada belia daripada kerajaan tu tak ada sebenarnya kalau kita tengok. Dan sekarang hari ni belia banyak bergerak secara bersendiri. Maknanya secara berkumpulan dengan daya upaya. Dan hari ni kita tengok sendirilah macam manalah signal banjir tu nak bagi. Sedangkan menteri kita pun, menteri KBS kita pun dalam hospital.
kan. Daripada signal dia, daripada gambar dia kan, signal dia tunjuk kat dia. Tiba masa dah banyak ni, dah banyak hint sangat dah tentang signal bencana alam ni. Yang sekarang yang kita hadapi adalah banjir. Tapi belum lagi apa-apa berlaku, menteri kita dah duduk kat dalam hospital, dah duduk ward. Itu kenyataan lah. Jadi untuk saya cuba hintkan tentang persoalan belia. Memanglah kita nak cakap apa sekarang, kita bukan kerajaan. Peruntukan tu bukan lagi pada kita. Kalau dulu peruntukan tu daripada kerajaan terus kepada belia, dan kita tahu bajet memang besar pada bidang belia, tertumpu bajet kan, memang untuk orang muda. Tapi hari ni kita tahu, suka tak suka jangan tipu kat dia sendiri. Apa yang moderator kita dah kata, kita terpaksa harus berkata benar. Memang perkara ni dah hilang. Jadi itulah saranan saya, kalau kita nak berupaya atau tak berupaya, kita kena bergerak lah. Bagaimana kita tengok pemuda Tebrau mengambil langkah inisiatif sendiri untuk bergerak. Hari ni belia juga harus struggle untuk bergerak. Harus bergerak. Kita tak boleh nak minta bantuan. Kalau dah kita minta pun dana tu ada saja dia punya alasan. Betul? Saya tahu kan. Bukan kita tak nampak. Tapi hari ni lah janji-janji yang tadi tu kita hanya kata, janji-janji yang mereka bagi tu, yang mereka tabung untuk orang muda, memang kita nampak gagal. Gagal. Jadi hari ni apa juga belia itu harus berdiri di kaki dia sendiri untuk membuktikan belia hari ni boleh ke depan, walaupun tanpa bantuan, walaupun tanpa dana. Ini yang saya terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara ini telah menjawab soalan. Okay, kita buka soalan yang ke kelas ketiga. Ada tak soalan? Ada tak? Assalamualaikum. Nama saya Herwan. Hari Pemuda. Saya nak tanya soalan sekarang. Memandangkan sekarang ni kerajaan gagal dalam semua perkara, kita nampak, dan kebanyakannya dia harus berdiri pada kaki sendirilah. Jadi bagi pihak pemuda Tebrau, apakah tindakan atau langkah-langkah cadangan kepada para belia yang ada untuk dalam menangani masalah ni? Yang pertama, kali kita lihat kepada segi kerjaya, kerjaya mungkin dari segi pernyataan mereka. So apa yang alternatif lah, jalan alternatif, cadangan daripada pihak pemuda yang boleh dibentangkan atau diberi kepada pihak-pihak belia yang ada di Tebrau ni? Okey, terima kasih kepada sahabat saya daripada Pemuda UMNO Cawangan Taman Gembira. Okey, apa yang saya cuba nasihatkan, ada beberapa nasihat yang saya cuba lontarkan kepada sahabat-sahabat semua di era terkejut ni, di era pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Kenapa saya cakap terkejut? Sebab kita tidak pernah melalui zaman pembangkang di negeri Johor ini. Betul, kita tak pernah merasakan betapa susahnya hidup di zaman Pakatan Harapan, Kerajaan Pakatan Harapan. Apa yang saya cuba cadangkan atau sarankan kepada anak muda di luar sana, seandainya tuan-tuan, sahabat-sahabat saya, anak muda di luar sana mempunyai pekerjaan, jagalah pekerjaan itu sebaik mungkin. Kerana apa? Seandainya kamu berhenti kerja untuk kamu dapat kerja yang lain bukan senang. Seandainya contoh Cik Saiful dah bekerja di Singapura, untuk masa ini kerjalah walaupun susah. Walaupun ada sahabat kita yang kerja hilang sekalipun, kerjalah dengan betul-betul, jangan ada masalah. So, kerana apa? Seandainya tuan-tuan berhenti kerja untuk dapat kerja lain bukan mudah. Jangan jadi macam KP Tebrau, terpaksa berhenti untuk struggle. Tapi tak apa, saya ada kawan yang kerja gajinya 5 angka kan? Yang kedua, saya cadangkan kita, seperti mana sahabat saya cakap tadi, kita kena ada multitasking. Kalau kita bekerja, kita kena ada kemahiran. Contoh sahabat saya, Ketua Pemuda UMNO Cawangan Taman Gembira, dia mempunyai kemahiran memasak. Contoh,
dia memulai satu company catering kan. Siapa yang belum kahwin, nak kahwin boleh gunakan catering dia. Siapa sangka anak muda yang handsome ini mempunyai kemahiran memasak. Nasi biryani dia cukup super. Tapi saya tengok dalam Facebook lah, belum rasa lagi ya. Cukup super. Jadi saya sarankan kepada anak muda, kena sekurang-kurangnya kita kena ada satu kemahiran. Macam saya lah, saya pun seorang tukang masak juga sebenarnya. Saya mempunyai kantin dan kedai makan. Nampak? Saya pandai masak. Kalau awak tengok macam saya masak macam tak sangka, kita berapa pandai masak rupanya. Jadi itu kemahiran. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, ibu-ibu, bapa-bapa yang ada di sini, seandainya anak-anak kita di sekolah nanti habis belajar, umur 17 tahun habis belajar, kalau dia berminat dengan kemahiran-kemahiran, hantar je lah. Kerana hari ini anak-anak kita perlu ada satu kemahiran yang boleh diguna pakai untuk kehidupan dia, untuk menjana ekonomi. Contoh anak muda kita minat kepada ke arah muzik, bagi galakkan, kerana muzik pada hari ini pun boleh menjadi sumber pendapatan. Sukan, contoh anak muda, anak-anak kita minat kepada sukan. Hari ini gaji pemain JDT berapa ribu tuan-tuan? Sekurang-kurang 30,000, sikit rasanya. Nampak ada kemahiran sukan. Jadi saya cadangkan anak muda hari ini, walaupun bekerja, carilah satu kemahiran yang boleh diguna pakai. Contoh sahabat kita ni, dia mempunyai kemahiran keuangan, perancangan keuangan, insurans, jual beli rumah. Ini sahabat saya ni, dia ada kemahiran. Jadi kalau walaupun hari ini ekonominya tak berapa baik, tapi dengan kemahiran beliau boleh struggle untuk meneruskan kehidupan. Contoh lagi sahabat saya ni, NKP Tebrau, dia mempunyai kemahiran welder. Walaupun hari ini kerja ekonomi kurang baik, tetapi saya lihat kerjanya pun non-stop dapat, alhamdulillah. Kan, jadi cadangan saya kepada anak muda kat luar sana, walaupun bekerja, carilah satu kemahiran, belajarlah apa-apa juga kemahiran yang boleh menambahkan kita punya sumber pendapatan. Itu cadangan saya. Terima kasih kepada Saudara KP dan atas jawapan. Kita KP dah menjawab. Kita akan tutup kita punya program. Kita tutup jam dah pukul 10.40. Okey. 10.40. Hanya 3 soalan sajalah kita buka. Kalau ada apa-apa persoalan, soalan tambahan, boleh terus jumpa kepada sahabat-sahabat panel ketika kita makan nanti. InsyaAllah dia akan jawab. Ada soalan nak buka? Satu soalan lagi. Macam mana sahabat panel? Saya tak menjawab panel. Boleh? Boleh. Okey. Panel kata boleh? Boleh. Saya tak boleh lawan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada satu soalan saja yang paling ringkas sekali untuk malam ni. Okay, seperti mana tadi cari apa tadi tu? Kemahiran ya. Okay. Melayu sebenarnya ada kemahuan untuk maju. Okay. Tapi hanya untuk kerja kemewahan. Bukan maju dari sudut ilmu dan teknologi. So, macam mana nak ubah sikap ni? Terima kasih. Okey, soalannya kita ada 3 panel, siapa nak menjawab? Yang mewah 5 angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada saya. Saya bagi batu lagi. Jika ingin memancing, jangan lupa membawa umpan. Kalau tak mau kena kencing, jangan undi Pakatan Harapan. Yes. Berbalik pada soalan Cik Khalid tadi, kadang-kadang macam saya ni pun saya tak suka, bukan tak suka, tak boleh tadi. Ada orang dia lebih pada kemahiran dan tidak suka pada macam study untuk sambung belajar. Saya lebih pada bekerja. Saya umur 17 tahun, 18 tahun dah terus bekerja. Saya tak sambung belajar pun. Cuma company yang dulu selama 11 tahun saya bekerja, dia ambil inisiatif untuk ambilkan saya sijil kemahiran 3-phase wiring. Sama kerana saya 11 tahun bekerja di sana, awak tak ada apa sijil. Itu atas inisiatif company sendiri. Jika kita tidak suka macam contohnya akademi,
kita lebihkan pada kemahiran. Sebab tu kemahiran tu penting. Kalau kita ada sijil degree sekalipun tapi tiada kemahiran, tak ada orang akan ambil kerja sebenarnya sekarang. Itulah sebenarnya itu yang swasta kena hadapi. Mereka hanya tahu teori, mereka tidak tahu buat kerja. Practical sebenarnya. Skill dia orang tak tahu. Yes, correct. Skill. Jadi apa yang saya cuba tekankan kat sini, bagaimana saya sendiri ataupun rakan-rakan saya semua, jika kita tidak boleh minat untuk belajar, kita carilah belajar institusi yang lain, berkemahiran seperti semestinya kita kerja kilang tu tak semestinya kita tak ada masa depan. Tak, jika kita kemahiran, kita pindah ke kerja lain, insyaAllah dia akan gaji tu akan meningkat. Dan atas institusi kita sendiri, kita cuba ambil CJ kemahiran di luar. Mungkin kosnya agak sedikit tinggi dan kita kena korbankan masa untuk belajar pada hari Sabtu dan Ahad. Seperti abang saya sendiri, dia ambil CJ AO, wiring electrical. So bila dia keluar mana-mana, dia dah boleh jadi chargeman. Dia belajar sambil bekerja. Itulah cara kita cuba yang terbaik. Kalau dari sekarang kita tak boleh belajar, jangan paksa diri. Pada saya sebab membazir kewangan tu membazir. Jika kita pergi kepada kemahiran, belajar pada kemahiran, insyaAllah kalau itulah yang kita mahukan, itulah yang kita minat, kita teruskan, insyaAllah. Sekian. Okey, terima kasih kepada saudara Tepo di atas jawapan dan semua ahli-ahli panel di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan tadi. Perkongsian demi perkongsian. Kita insyaAllah kita dah di penghujungnya. Boleh saya simpulkan hari ini, kusangkakan panas hingga ke petang. Rupa-rupanya ribut taufan yang melanda. Jadi hari ini janji manifesto tidak ditunaikan. Betul Dan anak muda hari ini kita merasakan peluang pekerjaan pun nampak macam sama-sama. Anak muda pun merasa. Dan hari ini di peringkat pemuda, cadangan saudari ini adalah kita kena banyakkan kemahiran. Tapi bagi saya, ini semua yang dikongsikan oleh sahabat panel sangat baik. Dan bagi saya hari ini yang paling penting apa? Pada sahabat-sahabat anak muda, pada sahabat-sahabat ayahanda, ibunda, pastikan seandainya ada PRT, anak muda mesti mengundi parti yang tepat. Parti yang mana menang 15,000 di PRT Tanjung Piai. Sebab apa? Saya nak pantun sikit. Boleh? Sebelum habis. Jangan pergi mandi di lombong, emak dan kakak sedang mencuci. Jangan suka bercakap bohong, pasti rakyat akan membenci. Oleh sebab itu, hari ini rakyat di Tanjung Piai sudah menunjukkan signal. Dan kita pula, anak-anak muda masyarakat di Taman Gembira, kita pastikan bahawa di PRT Kimanis, bagi tahu saudara-saudara sana, supaya undi Barisan Nasional. Itu yang paling penting, supaya kita dapat menyelamatkan negara kita, anak muda dan masyarakat. Itu saja. Saya nak ucapkan terima kasih kepada ahli ketiga-tiga ahli panel, saudara KP. Beri tepukan kepada Wali Faizal, saudara AJK, tepukan kepada saya Punasir, Lima Angga, dan saudari Nini. Ibu tunggal yang kuat